Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazmal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Terima kasih dan dihormati Fadilatul Imam, Sahabat Pegawai, ahli kuasa, terusnya kepada muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini alhamdulillah dengan izinnya kita dapat bersama-sama hadir untuk kita dapat tunaikan solat berjamaah. Alhamdulillah, terusnya kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis yang mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tahniah tuan-tuan dan puan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan di antara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat tunaikan solat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita di dalam kita dapat beristiqamah dalam menunaikan solat fardu secara berjamaah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pengajian hadis kita pada pagi ini hadis yang ke-16 daripada kitab hadis sabda junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk dia sa'i, haji dan umrah. Hadis berkaitan dengan ibadah sa'i, ibadah haji dan juga umrah. Di antara satu-satunya ibadah yang tidak ada pilihan kepada umat Islam menunaikan ibadah ini kecuali mesti pergi ke sana, tempat dia. Kalau ibadat lain kita ada pilihan. Kalau sembahyang berjemaah kita ada pilihan, maknanya kita tak mana pun kita sampai boleh berhenti sembahyang, masjid ataupun surau. Berzakat pun begitu juga. Kita ada pilihan. Dengan harta yang kita bagi, kita ada tu kita boleh bagi. Berapa orang kita nak bagi, berapa ramai kita nak bagi. Tapi dengan ibadah haji, sa'i, umrah ni tuan-tuan, tak boleh. Kita nak pilih tempat yang kita rasa selesa. Mau tidak mau, untuk nak tunaikan ibadat ni perlu kepada pengorbanan, duit ringgit, tenaga, masa dan sebagainya. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba alaikum as-sa'ya fas'au. Pendek tuan-tuan hadis ni. Rasulullah bersabda, innallaha kataba alaikum as-sa'ya fas'au. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
mewajibkan ke atas kamu sa'i, maka hendaklah kamu mengerjakan sa'i. Nabi kata Allah telah tetapkan, Allah telah wajibkan kepada kamu, siapa? Kita semualah orang Islam, iaitulah menunaikan ibadat sa'i, maka hendaklah kamu mengerjakan ibadat tersebut. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, Safa dan Marwah merupakan dua bukit yang terkenal di Mekah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadat sa'i antara keduanya sama ada ketika mengerjakan ibadat haji ataupun umrah sebagai satu kewajipan ataupun satu rukun. Bila sebut sa'i, satu ibadat yang mesti dilakukan, sama ada orang yang mengerjakan umrah ataupun orang yang mengerjakan haji, mesti kena buat ibadat sa'i tersebut antara bukit Safa dan Marwah. Jadi bila sebut wajib, kena buatlah, ataupun rukun bagi ibadat haji dan juga umrah, mesti dilaksanakan. Kalau dulu susah, bumbung pun tak ada, kan? Lah ni bumbung pun ada. Tak, siap dengan apa kita panggil apa? Ekon sekali ke apakah? Tempat yang sesa lah ni. Baik. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, demi umurku tidak sepernah haji dan umrah bagi mereka yang tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Surah Baqarah. Maksudnya, sesungguhnya Safa dan Marwah itu sebahagian daripada syiar, iaitu lambang agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadat haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tidaklah menjadi satu kesalahan ia bersa'i berulang-alik antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan perkara kebajikan secara sukarela, maka sungguhnya Allah memberi balasan pahala, Allah amat mengetahui. Ini apa yang, maknanya apa yang Aisyah sebut dan dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ibadat sa'i tersebut. Baik, pada awalnya tuan-tuan ulama kata umat Islam kurang selesa untuk mengerjakan sa'i antara Marwah, Safa dan Marwah, kerana ia ialah lambang kepada penyembahan berhala. Tu hak awal-awal dulu, kan? Tu awal dulu. Sebab biasalah tuan-tuan, Arab jahiliah dulu yang diresapi pahaman-pahaman yang bagai-bagai. Jadi sebab tu kalau kita baca sejarah berkaitan dengan penyembahan Arab kepada berhala ni tuan-tuan, dia ialah angkara seorang lelaki yang bernama Amru bin Luhai. Dia ni daripada Bani Khuza'ah. Jadi Amru ni dia kaki menega. Itu zaman kita panggil ratusan tahun sebelum datangnya Rasulullah. Jadi bangsa Arab, Nabi kata permulaan bangsa Arab ni menyembah berhala. Amru ni dia kaki menega, dia pergi menega, kata pindah, dia pergi satu tempat, dia tengok orang dia sembah berhala. Dia tanyalah, tanya hampa buat apa benda ni? Dia berkata, kami minta kat dia, nak hujan kami minta kat dia, hujan turun. Nak musafir minta berkat, dia bagi berkat. Tu orang habaq kat dia berkenaan dengan berhala tu. Jadi dia kata, mai aku nak satu, buat balik. Kaumku bukan kerti benda ni, bukan tahu dia kata benda ni. Betul. Jadi dia pun ambil satu yang bernama Hubal, berhala tu. Dia bawa balik ke Mekah, ke tempat
penduduk Arab ketika itu. Jadi dia pun ajak kaum dia supaya sembah ni. Dia kata senang, orang yang kopi tu depa sembah berhala ni, depa minta hujan, hujan turun. Depa minta rezeki, rezeki dapat banyak. Tu tuan-tuan, mula-mula penyembahan Arab ni dulu ni kepada berhala. Sampailah dunia hari ni pun masih ada manusia menyembah kepada berhala. Satu perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu satu ketika Nabi tengok seorang sahabat. Seorang sahabat dia nama Aqsam. Nabi kata ke Aqsam, Nabi kata aku tengok Amru bin Luhai ni heret bahala kayu dia tu masuk dalam neraka. Duk heret bahala dia tu, hak dia buat balik tu, duk heret bahala tu dalam neraka. Allah azab dia. Nabi kata Amru tu macam hang. Nabi sebut pada Amru tu macam kamu. Jadi bila sebut sahabat Nabi kata Amru tu macam kamu, dia pun kata, ya Rasulullah, adakah satu benda yang tidak membahayakan aku? Sebab Tuhan kata Amru tu macam aku. Nabi kata macam tu maksud dia segi rupa paras. Amru tu kamu orang Islam. Nabi kata kamu orang Islam, Amru tu orang musyrik. Tak bahaya, Nabi kata, cuma muka tu nak sama. Tu tuan-tuan. Jadi Allah azab Amru ni tuan-tuan. Dalam neraka ni di antara dia azabnya ada heret bahala dalam neraka. Sebab dialah manusia pertama bertanggungjawab yang memberi peluang ataupun yang mencipta satu kefahaman yang salah kepada bangsa Arab ketika itu. Ya sebab tu bila Nabi berdakwah di Mekah tengok berhala tu berapa ratus di Kaabah. Sehinggalah Nabi berhijrah, Nabi tawan kota Mekah, barulah Nabi arahkan para sahabat meruntuhkan bahala-bahala tersebut. Bahala paling besar adalah nama Lata, nama Uzza, nama Manat. Tu bahala yang paling besar yang dijaga oleh kabilah-kabilah tertentu di tanah Arab ketika tu. Tu kata bukan satu tuan-tuan. Pak Arab ketika tu ada kabilah dia. Kabilah ni hang jaga berhala ni, berhala nama Lata hang jaga. Hang mandi dia apa semualah. Kabilah ni Uzza berhala dia, jagalah berhala Uzza tu. Depa bina berhala tu mengikut cara depa lah. Muka tu ikut macam depa. Tu tuan-tuan. Jadi bila Nabi tawan kota Mekah, maka Nabi pilih sahabat, di antaranya Khalid ibn Walid. Dia diperintahkan untuk merobohkan berhala. Jadi bila dia pergi roboh tu, pokok penganut yang duk jaga berhala ni pakat duk kata wahai, dia sebutlah nama berhala tu. Wahai Lata, orang nak buat kan takkan tak tindak lagi. Khalid mai ni buat tentera ni nak roboh berhala tu. Depa pun kata wahai Lata, takkan duk biar lagi orang nak katok hang. Akhirnya bila dirobohkan, dia kata apa? Lama dah kami duduk percaya ke hang, hang tak boleh buat apa dah, hang katok hang. Boleh patau. Tu tuan-tuan. Masyarakat dulu tebalnya kefahaman mereka tentang berhala tersebut. Sebab tu tuan-tuan dalam Islam ni sampai Nabi pun sebut man dalla ala khairika fa'alihi. Siapa yang menunjuk, mengajar orang melakukan kebaikan, maka pahalanya seperti ia melakukan kebaikan tersebut. Kita ajak orang buat baik, kita tak ada orang untuk buat lagi, maka pahala tu tuan-tuan berjalan kepada kita. Nabi galakkan begitu. Sebab jangan duk ajar orang, jangan duk tunjuk ajar orang lain benda-benda tak elok. Sebab bila orang buat benda tu, susah nak dibuang. Tuan-tuan. Baik. Satu langkah untuk menghapuskan perasaan ini. Jadi bila umat Islam ketika tu tuan-tuan, bila turun ayat, bila Nabi perintahkan mereka sa'i ni antara Bukit Safa dan Marwah, jadi mereka rasa macam sebab salah, tak sesa. Sebab duk ingat hak amalan-amalan yang ada kaitan dengan penyembahan berhala ketika dulu. Jadi untuk menghapuskan perasaan ni, maka Allah turunkan ayat yang dibaca tadi.
untuk menjelaskan bahawa ia termasuk daripada perkara yang membuat kebaikan dalam agama dan ia menjadi salah satu daripada tuntutan-tuntutan dalam agama. Tuan-tuan. Depa rasa sebab salah nak buat sebab ada kaitan dengan kita panggil apa, amalan-amalan penyembahan berhala ketika dulu. Sa'i dan umrah tu, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah tu. Jadi Allah turunkan ayat tuan-tuan, menjelaskan kepada mereka tentang kebaikan mengerjakan ibadat tersebut kerana ia merupakan tuntutan-tuntutan yang wajib dilaksanakan di dalam agama. Baik. Asal kepada pensyariatan sa'i antara Safa dan Marwah, seperti mana yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sanadnya kepada Ibnu Abbas. Ia berkata, Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam telah membawa isteri dan anaknya Ismail, lalu ditinggalkan di tepi Kaabah yang berdekatan dengan Zamzam. Tinggal di dekat dengan binaan Kaabah hari ni, tapak tu. Ketika itu tidak ada siapa pun di Mekah, kadang-kadang ayak pun tak ada. Ini kisah Nabi Ibrahim daripada Palestin, bawa mai Siti Hajar bersama anaknya Nabi Ismail, bawa mai tinggal di lembah. Dulu dia panggil Bakah, dia tak panggil Mekah. Bakah dia panggil, lembah. Tinggal atas mana tuan-tuan? Dekat dengan tapak ataupun binaan Kaabah pada hari ini. Masa tu tak ada lagi lah, tinggal tepi tu. Baik. Jadi bila dah Nabi Ibrahim nak tinggal dua beranak ni tuan-tuan, Siti Hajar dengan anaknya Nabi Ismail, apa Nabi Ibrahim tinggal? Nabi Ibrahim tinggal kat depa satu bekas yang diisi dengan kurma dan satu bekas yang diisi dengan ayak. Maksudnya tinggal makanan lah. Satu bekas ada buah kurma, satu bekas ada ayak. Tu nak tinggal situ. Jadi tuan-tuan sekalian, bila Nabi Ibrahim nak balik ke Palestin, maka Hajar pun duk tanya, kamu pergi meninggalkan kami di lembah yang tiada penghuni dan tiada sesuatu apapun. Bila Nabi Ibrahim tinggal itu, Hajar pun tanya Nabi Ibrahim, ni abang tinggal kami ni tak ada siapa pun di sini, orang pun tak ada, apa benda pun tak ada, abang nak tinggal kami sini. Nabi Ibrahim tuan-tuan, dia tak jawab apa lagi. Dia tak jawab. Bila disoal bertalu-talu oleh Siti Hajar untuk nak dapat kepastian, pasal apa abang tinggal kami di sini. Tu tuan-tuan. Jadi bila dah ditanya, akhirnya Siti Hajar kata apa? Adakah Allah yang merintahkan abang melakukannya? Bila dia kata, awak abang tinggal kami di sini, siapa pun tak ada, ayat apa semua pun tak ada. Ibrahim tak kata apa lagi. Akhirnya Siti Hajar tanya lagi, yang abang tinggal kami sini ni, adakah Allah yang perintah abang suruh tinggal kami dengan anak di sini? Bila dia soal begitu, maka apa jawab Nabi Ibrahim? Dia berkata, ya. Dia kata, ya, Allah yang perintahkan aku untuk meninggalkan kamu dengan anak di sini. Apa jawab Siti Hajar tuan-tuan? Dia berkata, jika demikian kami tidak akan disia-siakan. Siti Hajar kata, kalau itulah perintah Allah suruh abang tinggal kami sini, maka Allah tidak akan mensia-siakan kami. Hebat tuan-tuan. Hebat. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi sebab tu macam mana keadaan pun tuan-tuan, kita pergi Mekah ni tak lain dan tidak bukan kena ada ibadat tersebut. Zaman ni alhamdulillah ramai orang mampu. Ramai yang mampu pergi mengerjakan umrah. Ada sampai setahun 2-3 kali. Alhamdulillah, dia rezeki lah. Kalau dulu susah, lah ni banyak dah orang yang boleh pergi. Haji pun kalau hak duit banyak, dia boleh pergi atas. Bukan tabuh haji tapi adalah kota khas dia, tapi banyak mahal lah tuan. Sampai seorang 7-80 ribu, 5-60 ribu seorang. Hak ada duit tu dia boleh buat lah, dia boleh pergi. Tapi itulah tuan-tuan, sa'i umrah, sa'i umrah dan sebagainya, ibadat haji dan umrah ni dia merupakan ibadat.
Bagaimana keadaan seseorang itu? Niatnya ialah dia dengan Allah Ta'ala. Maknanya niat dia mengerjakan ibadat tersebut. Dia pi tu cara susah ke? Pi tu cara senang ke? Dapat layanan istimewa ke di sana lagu mana cerita ke? Niat dia tu kena jaga. Tu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, sebahagian orang dia semua nak kepada keselesaan. Sebab tu dia sanggup habiskan duit bagai-bagai untuk nak sesa mengerjakan ibadat di sana. Layanan yang istimewa. Sedangkan ibadat haji dan umrah ni, dia di antaranya Allah nak mengajar pada kita pengorbanan. Nak mengajak kita erti kesusahan. Susahnya nak melakukan ibadat pada Allah ni. Dan nak kenang balik pengorbanan-pengorbanan Nabi Ibrahim dalam membina Kaabah. Dan juga Siti Hajar bersama anaknya ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS. Ketika itu tidak ada sesiapa pun, hanya mereka berdua sahaja. Jadi kena ingat itu semua, pengorbanan tu. Kisah Siti Hajar bagaimana seorang isteri yang salihah, patuh pada suami, tak memberontak, tak memberontak. Sebut saja Allah suruh, okey, tak apa. Jika Allah yang perintahkan abang tinggalkan kami di sini, maka dia kata, saya yakin Allah tidak akan mensia-siakan kami. Tu tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kesimpulan pada hadis ini tuan, yang pertama, sa'i di antara Safa dan Marwah termasuk daripada amalan agama yang diberi ganjaran apabila ia dilakukan dengan betul. Kita pun tahu cara macam mana kan, jalan pergi mai balik beberapa kali kan. Jadi itu akan dapat ganjaran bila dilakukan ibadat tersebut dengan cara yang betul. Dan memang semua ibadah pertuan-tuan dituntut pada kita lakukanlah dengan sebaik-baiknya, sebab ada balasan di sana nanti. Macam Nabi sebut bagaimana di akhirat besok tuan-tuan, ada di antara malaikat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ini menunggu di pintu-pintu syurga untuk menjemput orang-orang tertentu masuk melalui pintu tersebut. Di atas kerana meraihkan penghormatan kepada orang yang melakukan ibadat tersebut. Yang pertama tuan-tuan, orang yang membanyakkan jenis sembahyang. Maknanya selain daripada dia sembahyang fardu, dia juga melakukan solat-solat ataupun sembahyang-sembahyang sunat yang lain. Jadi sembahyang fardu dia tak tinggal dan banyakkan sembahyang-sembahyang sunat yang lain. Jadi di hari akhirat besok tuan-tuan, malaikat akan jemput dia memasuki syurga melalui pintu yang bernama pintu as-salah, pintu orang yang mengerjakan sembahyang. Dia lalu tu malaikat yang bagi sembahyang ni, masuk kau ni, masuk kau ni. Orang yang banyak sembahyang di atas dunia. Itu satu penghormatan. Ada khusus pintu untuk dia nak masuk syurga. Kemudian orang yang berjihad, Nabi kata, dia berjihad untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Jihad ni ada banyak. Macam sembahyang, ada sembahyang fardu, ada sembahyang sunat. Jihad pun ada, jihad dengan ruh, dengan nyawa. Al-jihadu birruhi, al-jihadu bidam, dengan darah. Seperti mana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di Palestin sampai hari ini. Mereka berjihad 75 tahun lalu, tak berhenti lagi. Sebab tu Allah pilih mereka sesara hidup, tapi mereka mulia di sana insya-Allah. Sampai hari ini tak selesai. Kan? Yahudi ni dia nak buat sungguh. Kalau boleh dia nak ambil Gaza satu patih. Dia nak kuasai Gaza tu tuan-tuan. Tapi sampai hari ini dia tak boleh. Rupanya kita tahu tuan-tuan, bila berlaku peperangan ni, kita tahu rupanya Yahudi, Israel dan Amerika ni, mereka sudah menguasai seluruh dunia. Habis dunia umat Islam mereka kuasai dengan cara mereka. Tapi rupanya Gaza saja mereka tak boleh tawan. Gaza saja mereka tak boleh tawan tuan-tuan.
Habis tempat. Di mana negara pun ada ejen, ada orang-orang yang ikut tunjuk mereka. Tapi Gaza sampai hari ini, umat Islam mujahidin masih mempertahankan wilayah Gaza tersebut. Mereka duk kuat Yahudi dengan serangan udara saja, kapal, bom daripada atas, roket. Tapi dengan darat, mereka tak boleh pergi. Tengok sebulan lebih lah. Dengan jumlah tentera mereka yang ramai, mereka tak boleh kuasai. Itu kehebatan umat Islam di sana, tuan-tuan. Mereka berjihad 75 tahun lalu sampai hari ini. Berapa generasi lah. Sebab tu pemuda-pemuda, pejuang-pejuang, mujahidin-mujahidin Hamas ni, kebanyakan mereka anak yatim, kebanyakan mereka kalau tanya, mak dia syahid, ayah dia syahid, abang dia syahid, adik dia syahid. So semua keluarga mereka yang telah menjadi syuhada berhadapan dengan Israel semenjak 75 tahun yang lalu. Tu Allah pilih mereka, tuan-tuan. Jadi bila ada berlaku perang ni, Allah nak tunjukkan pada kita, nak zahirkan pada kita sikap pemimpin-pemimpin negara umat Islam. Apa yang mereka buat untuk nak bantu. Hanya seorang boleh ceramah, dia ceramah saja. Apa yang tak buat. Tuan-tuan, sedih kita. Pemimpin negara Arab lagi penakut, bacul semua. Kan? Apa pun tak boleh buat. Sama Saudi lagi teruk, orang duk nak perang, dia duk kalau buat pesta. Tu tuan-tuan, Allah nak zahirkan kepada kita. Makhluk-makhluk kita ada pemuja kepada Yahudi. Na'udzubillah. Itu teringat orang Saleh pernah kata, dia kata kalaulah bukan di Mekah tu ada Kaabah, kalau di Madinah tu bukan ada maqam Rasulullah, dia kata tak lapak nak pergi lah. Saudi tu dia kata tak lapak nak pergi, biar lah dengan fikir panggil dia tu. Tapi sebab itu ada Kaabah, ada tempat kita beribadah. Sana Madinah ada maqam Nabi, dia kata maka kita pergilah, dia kata. Nak fikir kejahatan, kefasikan pemimpin Arab ni, tuan Allah Rabbi. Dia hari ni lah mereka ditekan, ditindas, diugut oleh Yahudi dan Kristian, Nasara, sehingga tak berani untuk nak bantu saudara sendiri, jiran mereka. Dibantai, ditanam, dibunuh anak-anak kecil. Tak ada perasaan tu. Kita kata Allah Rabbi, apalah pemimpin dunia Arab ni sampai tak ada perasaan. Tak mustahil, tuan-tuan, apa yang mereka buat pada umat Islam hari ini, satu hari mereka akan alami benda yang sama. Saya tengok, tuan-tuan, Tuhan nak balas mereka. Apa mereka buat pada umat Islam di Palestin tu, pemimpin dunia umat Islam ni, dia akan rasa Tuhan akan buat kat dia. Dia akan tengok suatu hari nanti. Sampai hari ini mereka tidak berani bertindak nak tolong kawan-kawan kita di sana. Jadi kita di Malaysia ni, kita buat sekap mana kita boleh lah. Kita berdoa tu yang paling pentingnya, angkat tangan berdoa lepas sembahyang, lepas baca Quran. Apa saja ibadat kita buat, lepas tu jangan lupa berdoa. Kita musafir, nak ke mana-mana, angkat tangan berdoa, sebab doa musafir ni mustajab. Masa hujan, angin ribut, hujan lebat, angkat tangan berdoa. Tu waktu yang mustajab. Kita bangun tengah malam bertahajud, jangan lupa berdoa. Hari Jumaat ni banyakkan berdoa. Macam kita lelaki-lelaki lagi, bayar sembahyang Jumaat, sebelum lepas azan, sebelum khatib naik mimbar, berdoa lagi. Lepas tu bila khatib selesai khutbah yang pertama, nak sambung khutbah yang kedua, masa duduk saat tu, kita berdoa lagi. Lepas Jumaat, berdoa lagi. Itulah, tuan-tuan, peluang yang Allah bagi kepada kita untuk kita berdoa dan bantu sahabat-sahabat kita sana. Yang kedua, apa boleh kita bantu? Dengan harta benda. Al-jihadu bil mal. Kalau kita berjihad, bersungguh-sungguh membantu agama Allah ni dengan harta kita. Sahabat tahniah. Kerajaan ni apa? Masjid-masjid suruh ni Kedah berjaya kumpul 700,000 lebih. 700,000 lebih teman-teman Palestin yang
umum oleh Menteri Besar malam baru ni di stadium. Suruh orang masjid dari Kedah dekat 1 juta, alhamdulillah. Dan ada lagi dah sampai. Tuan-tuan. Jadi mana derma tuan-tuan lah. Derma kita semua insya-Allah sampai. Masih dibuka baru 2 juta lebih. Kerajaan negeri Kedah nak buat hospital di Gaza. Hospital tu ialah atas nama negeri Kedah kita. Jadi sonok bangga kita ada saham kita tu dibuat di sana untuk membantu meringankan bebanan sahabat-sahabat kita di sana. Jadi Allah bagi peluang pada kita. Di sana Allah uji mereka dengan kesusahan. Uji mereka dengan kehilangan orang tersayang. Ada doktor dawak orang memang hantar, anak dia diri, adik dia diri. Itu yang mereka hadapi hari ini tuan-tuan. Jadi Allah uji mereka dengan begitu. Dan Allah uji kita dengan harta yang Allah bagi pada kita. Kita nak derma tak? Kita nak sumbang tak untuk nak membantu meringankan bebanan mereka? Itu jihad kita. Yang ketiga apa jihad kita tuan-tuan? Boikot yang berkaitan dengan soal Yahudi. Kita tahu hak mana daripada mereka tu, boikot tuan-tuan. Tak mati aku tak makan hak mereka jual tu. Ada banyak benda lagi yang boleh kita makan, kita beli. Lah ni mereka buat promosi lah. Ada minuman mereka tu gantung Maggi semungkih macam tu. Mereka duk wera dia buah Maggi. Barang tu maknanya ada hadiah lagi boleh beli. Ada sahabat tulis, Ustaz Fazil Tahir nak tengok Facebook dah. Dan guru kami pun dia tulis, dia kata hang gantunglah ayam sekok pun aku tak beli lah. Hang gantunglah ayam sekok pada minuman tu, kami tak beli lah. Sebab daripada sana. Tu tuan-tuan. Jadi orang kafir ni tuan-tuan nak runtuh depa dengan ekonomi. Orang kafir jatuhkan kita, lemahkan kita dengan depa jauhkan kita dengan pegangan agama. Orang kafir dia lemahkan kita tuan-tuan dengan jauhkan kita daripada pegangan agama. Dia main hiburan macam-macam jenis, dia bagi kita berkeli sama-sama kita, maka lemahlah pegangan agama kita tu. Orang Islam dia tak nak lemahkan kafir ni, jatuhkan ekonomi dia. Kita lemahkan ekonomi dia dengan cara kita tak beli. Ada pilihan. Okey, kita beli. Kita tak ada pilihan nak macam mana? Itu cara kita tuan-tuan. Yang boleh kita nak bantu umat Islam, sahabat-sahabat kita di sana. Itu jihad kita yang kita boleh buat. Nak berjihad bawa badan pergi tak boleh. Sebab perjanjian antara negara tu dia tak boleh. Masalah kan. Nak pergi bos apa nak bagi pergi. Kita keluar dari rumah nak pergi nak Palestin, tak ada sampai. Airport lah. Tu. Maksudnya hak tu kita tak mampu. Sebab kita terikat dengan kita panggil perlembagaan negara masing-masing. Tapi hak yang boleh bagi, mana kita berjuanglah, bantulah dengan kadar mana yang kita boleh bantu. Selagi mana apa yang kita buat tu tidak melanggar perlembagaan negara kita, buatlah. Tu tuan-tuan. Jadi orang berjihad ni tuan-tuan, esok di syurga besok pun ada pintu untuk dia. Akan dijemput melalui pintu tersebut. Kemudian ada lagi ibadat puasa. Orang yang berpuasa wajib dan sunat. Ada pintu khusus, pintu Ar-Rayyan, dia akan masuk ke pintu tu. Malaikat jaga pintu tu dipanggil, hang masuk ke pintu ni. Ada yang bersedekah, wajib dan sunat. Sedekah wajib, berzakat dia jaga sungguh, dan sedekah infak derma dan sebagainya. Ada pintu syurga khas untuk dia di akhirat besok. Jadi tuan-tuan, bila Nabi sebut begini, Saudara Bakat tanya, ya Rasulullah, ada orang yang semua pintu dia dipanggil. Dia lalu pintu sembahyang panggil, lepas tu pintu zakat panggil, pintu sedekah panggil, pintu jihad, semua panggil dia, malaikat panggil dia, sebab dia buat semua amalan tu. Ada orang macam tu. Maka Nabi kata ada. Dan Nabi kata, aku harap kamu di antara orang tu. Tuan-tuan. Nabi kata Saudara Bakat, aku harap kamu di antara orang yang melakukan amalan benar, kamu di antara orang yang pegang kamu. Lalu kau tu semua malaikat jaga pintu akan panggil kamu. Itulah tuan-tuan. Kelebihan bila mana kita beramal, Allah tidak akan mensia-siakan amalan kita tu. Jadi lakukan dengan secara yang sebaik-baiknya, insya-Allah. Yang fardu buat sebaik-baiknya, yang sunat pun buatlah sebaik-baiknya, insya-Allah. Mudah-mudahan ada ganjaran untuk kita di sana. Yang kedua tuan-tuan,
Mengenai hadis tadi, hal satu itu dikira sebagai amalan agama apabila ianya disyariatkan oleh Allah. Maknanya pemula Islam dulu depa nak sa'i umrah tu, depa nak sa'i rasa macam tak selesa sebab duk ingat amalan-amalan jahiliah dulu ni, tapi bila Allah turunkan ayat, bila ia merupakan perintah daripada Allah, maka ia dikira sebagai amalan agama. Bukan ada kaitan dah dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah. Yang ketiga tuan-tuan, pengajaran hadis kita pagi ini, Allah tidak mensia-siakan orang yang taat kepadanya. Jadi bila kita taat kepada Allah tuan-tuan, seperti mana kisah Siti Hajar tadi, maka Allah tidak mensia-siakan mereka. Kita pun tahu sejarah macam mana, kan? Tak ada ayat, Allah datangkan ayat Zam-Zam sampai hari ini tak pernah kering, kan? Tahu bila depa bersihkan telaga Zam-Zam ni, depa turun, kan? Jumpa duit shilling hak tahu zaman khalifah hak dulu weh. Zam-Zam tu macam-macam duduk dalam tu, ayat tak pernah kering. Berjuta kalau nak pergi musim haji, 100,000 pergi setiap musim umrah, air umrah. Duk ambil ayat balik ya, duk pan masuk tempat, tabung-tabung disedia tu tak pernah kering. Itulah tuan-tuan, yang kata nikmat Allah kurniakan pada kita semua. Jadi ibadat bila kita buat tu, Allah yang suruh, Allah tidak sia-siakan kita. Kemudian Nabi Ibrahim bina Kaabah, dia berdoa pula. Kaabah dengan Masjid Aqsa siapa dulu? Kaabah dulu tuan-tuan. Kaabah dulu. Nabi Ibrahim yang membina Kaabah dulu. Kemudian lepas tu 40 tahun lepas tu baru Nabi Yaqub membina Masjid Al-Aqsa di Palestin. Jarak Masjid Al-Aqsa dengan Kaabah ni hanya 40 tahun. Tuan-tuan. Baik. Yang keempat, orang yang beriman dan bertakwa mestilah yakin dengan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang beriman dan bertakwa yakin pertolongan Allah. Kita berdoa, kita berusaha dengan kadar yang kita mampu, maka selebihnya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Wa kana haqqan alaina nasul mu'minin. Allah sebut dalam Quran. Wa kana haqqan alaina nasul mu'minin, menjadi satu kebenaran, menjadi satu kewajipan Allah kata bagi kami nasul mu'minin, menolong, membantu orang beriman. Jadi kita orang beriman lah kena tolong Allah. Tolong Allah tu maksud kita kena tegakkan agama. Berjuanglah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sebarkan agama Allah ni seluas-luasnya. Itu cara kita tolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tolong kita. In tansurullah yansurkum wa sabbit aqdamakum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Dan Allah akan tetapkan pendirian kamu. Itu janji Allah kepada kita. Jadi kita bekerja, beramal dan buatlah apa saja urusan hidup kita ni ke arah untuk kita membantu agama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allah akan tolong kita. Sabar ya tuan-tuan, jangan kalut. Berjuang ni bukan boleh kalut. Zaman Nabi bila ditindas Mekah tu disiksa, ada sahabat menyapa, "Ya Rasulullah, bila lagi Allah nak tolong kita ni?" Bila lagi Allah nak tolong kita? Mintalah pertolongan daripada Allah. Tak rakatlah tanggung. Nabi bercerita umat-umat dulu ada digergaji belakangnya dengan gergaji besi. Mereka disiksa, disiap-siapkan kulitnya Nabi gadah. Tetapi mereka tetap beristiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia sabar. Satu masa Allah akan tolong. Yang terakhir tentu setiap suruhan ataupun larangan Allah pasti ada hikmah di sebaliknya. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita buat, tentu ada hikmahnya tuan-tuan. Allah yang Maha mengetahui. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah sedikit daripada pengajaran hadis kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati segala usaha kita. Semoga sahabat-sahabat yang belum lagi sampai ke sana untuk mengerjakan umrah ataupun haji, mudah-mudahan Allah permudahkan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan sahabat-sahabat kita yang sudah lama berazam, bercita-cita tapi tak sampai lagi.
di tempat yang suci ini. Mudah-mudahan Allah permudahkan insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dari Allah Taala sekalian, ini saja pengajian kita pada pagi ini. Insya-Allah kita sambung pula pada bulan depan. Hadis yang ke-17 tajuk dia amaran, iaitu jangan pandang rendah dosa kecil. Ini berbentuk warning untuk kita. Jangan pandang rendah dosa kecil. Jadi insya-Allah kita jumpalah bulan depan yang berkaitan dengan amaran Nabi kepada kita. Jangan pandang mudah dengan dosa kecil ini. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekadar ini dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap itu kelemahan dan keadaan daripada anda sendiri. Bila sama-sama kita tangguhkan majlis ilmu kita pagi ini, membaca surah Al-Fatihah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sampaikan pahala bacaan ini kepada Allahyarham tuan-tuan guru, para alim ulama, nenek moyang bapa kita khususnya, dan semua sahabat-sahabat telah pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma azina. Allahumma afina min kulli dhambin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika. Allahumma rabbana hab lana min azwajina waj'alna lil muttaqin imama. Allahumma salli ala muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma salli ala muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma salli ala muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ya mujid al-kitab, Allahumma ya mujid, Allahumma ya mujid al-kitab, ya mujid al-sama, ya azim al-azam, izimhum, Allahumma azim al-yahud wa nasara wa mawalahum, Allahumma azim al-yahud wa nasara wa mawalahum, Allahumma damir al-yahud wa nasara wa mawalahum, ya qahar, ya jabar, ya muntaqim, ya Allah, ya arhamar rahimin. Allahumma alayka man zalamana wa man adana wa man khanana, Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.